critical thinking. Bagaimana kita nak menjawab soalan mereka. Apa yang saya bawa bang malam ni ada kaitan dengan soalan tadi, bahawa hadis Nabi Muhammad SAW bukan solidly daripada Nabi Muhammad, bahkan adalah petunjuk daripada Allah SWT. Kita akan bincangkan tentang mukjizat saintifik hadis Nabi Muhammad SAW dalam bidang zoologi. Zoologi ini datang pada dua perkataan Greek, zoo dan logos. Oh, tak connect. Connection tak kena. Warna biru. Okey, boleh nampak Boleh. Yang penting boleh nampak baca, tak apa. Dalam bidang zoologi, zoologos maksudnya kajian tentang alam haiwan. Dan saya akan kaitkan dalam bidang microbiology. Microbiology daripada tiga perkataan Greek, micro, bios and logos. Biologi ialah benda-benda hidup, logos kajian. So biology ialah kajian tentang benda-benda hidup, sama ada tumbuhan, haiwan, alge, termasuklah juga bakteria dan virus. Tetapi apabila kita sebutkan microbiology ialah kajian benda-benda hidup yang seni, yang halus, bakteria, virus yang tak nampak di mata ni. Sebab tu kalau kita belajar ekonomi, kita ada makroekonomi dengan microekonomi. So alam microbiology ini adalah kajian bidang yang mengkaji tentang benda-benda hidup yang tak nampak di mata. Kita terpaksa menggunakan mikroskop, iaitu dalam alam bakteria dan virus. Dan saya fokus bagaimana tanah liat mampu untuk membunuh kuman. So kita bahasa Melayu ni bila sebut kuman merangkumi virus dan bakteria. Dan untuk makluman tuan-tuan, bakteria ni ada bakteria yang baik, ada bakteria yang jahat. Macam kolesterol lah, ada LDL, ada HDL, ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Ada kuman yang, ada bakteria yang bagus untuk penghadaman kita. Namun demikian, satu benda yang unik berlaku pada anjing, air liur anjing. Kita akan kaitkan banyak pada anjing hari ini. Kenapa anjing suka menjelikan lidah? Kenapa bang? Anjing sentiasa menjelikan lidah pasal apa? Lidah dia panjang. Lidah dia panjang. Saya rasa unta pun lidah panjang bang. Memang lidah dia panjang lah. Tapi kenapa anjing suka menjelikan? Kenapa dek? Sehingga Al-Quran memberikan perbandingan ataupun tamsilan, perumpamaan dengan anjing. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmilhu in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Perumpamaan orang yang mabuk mengejar dunia ini, lupa hari akhirat, adalah bagaikan seekor anjing. Sama ada kamu halau dia ataupun kamu tinggalkan dia, dia tetap menjelikan lidah. Maksudnya anjing sentiasa menjelikan lidah. Seperti mana orang yang mabuk dunia ini, kita bagi peringatan ke, kita tak bagi peringatan ke, dia akan fokus pada dunia, lupa pada hari akhirat. Jadi perbandingan yang Allah berikan kat sini dalam keadaan seperti anjing yang sentiasa menjelikan lidah. Anjing menjelikan lidah sebab anjing tak ada liang peluh. Lidah dia panjang, memang tak rapikan. Tapi asas yang pertama, dia tak ada liang peluh. So dia tidak boleh berpeluh. So apabila badan dia panas, bagaimana dia nak menstabilkan suhu badan dia? Dengan cara dia menjelikan lidah. Kalau tuan-tuan perhatikan lidah dia yang panjang ini, pada lidah ini terdapat banyak darah, sebab bahagian tubuh kita ini bahagian yang banyak kulit. Dari segi bahagian saintifik, ilmu saintifik namakan nisbah luas dan isi padu tinggi. Maksudnya kulit lebih tinggi pada daging. Sebab itulah kalau kita sejuk, bahagian yang cepat sejuk ni bahagian yang luas isi padu tinggi. Bahagian telinga, bahagian hidung, bahagian jari jemari. Sebab luas dan isi padu tinggi. Sebab tu kenapa orang kurus tak tahan sejuk. Orang gemuk tak tahan panas. Binatang-binatang yang hidup di kawasan gurun ataupun sahara, kita yang unta, yang Allah sebutkan
Afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah jadikan unta. Unta tengok kaki dia tirus panjang, leher dia panjang, badan dia yang tidak besar macam gajah. Sesuai dia boleh hidup tanpa minum selama 2 bulan turut-turut. Kaiban unta ni. Dengan syarat dia makan benda yang berair lah. Kalau dia makan benda yang berair, yang basah, dia boleh minum, dia boleh hidup tanpa minum 2 bulan. Dan unta adalah sejenis binatang yang cukup sabar dan dikenali sebagai Safinatus Sahra, kapal padang pasir. Taib. Yang jadi masalah apabila anjing, bagaimana dia menyejukkan badan dia, lidah yang keluar ini, pada lidah ini akan ada darah yang mengalir. So darah ini akan disejukkan oleh udara sekitar, kemudian darah ini mengalir ke seluruh tubuh, membawa suhu yang dingin, kemudian ganti darah yang baru, dan ia berputar seluruh badan. Dan dengan cara demikian anjing akan dapat menseimbangkan suhu badan. Yang jadi masalah apabila anjing sentiasa menjelikan lidah, apa yang berlaku? Air liur dia sentiasa keluar. Ini masalah dia, air liur dia sentiasa keluar. Dan apabila air liur dia sentiasa keluar, orang yang bela anjing pastinya tempat tinggal dia tu ada tetisan air liur. Dan kajian daripada beberapa saintis seluruh dunia mendapati bahawa pada air liur anjing itu terdapat bakteria dan virus. Dan antara virus yang paling bahaya ialah virus rabies. Virus rabies ini boleh menjangkiti manusia, dan virus rabies, penyakit rabies dikenali sebagai penyakit zoonotik. Penyakit zoonotik ialah penyakit yang boleh berjangkit di antara haiwan panas dengan haiwan, kemudian haiwan kepada manusia dan manusia kepada haiwan. Itu dinamakan zoonotik, penyakit yang disebabkan oleh jangkitan binatang. Dan rabies telah pun meragut nyawa dan banyak kes. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau ada yang digigit anjing, don't take it for granted. Pergi cek doktor. Terutamanya kalau anjing tersebut jelas membawa virus rabies, kemungkinan jangkitan adalah cukup tinggi. But the key point, apa yang nak disampaikan dalam kajian yang dikaji oleh Nirwana ini, Nirwana yang diterbitkan artikelnya pada tahun 2018 menyatakan bahawa pada air liur anjing terdapat banyak bakteria dan virus. Saya bawa beberapa kajian-kajian yang dibuat oleh orang bukan Islam selepas ni, dan tuan-tuan lihat ya, apa yang dijelaskan. Anjing merupakan tempat menyimpan dan menyebarkan beberapa jenis virus seperti virus rabies. Demikian juga fungus yang kulat yang ada pada anjing boleh menjangkiti manusia. Kulat yang ada pada anjing boleh menjangkiti manusia, dan jangkitan ini kalau kita lihat pada manusia pun ada kulat yang boleh hidup. Contohnya panau. Panau adalah jenis jangkitan kulat, termasuklah kurap ya. Okey. Demikian juga beberapa jangkitan yang lain. Saya tak pergi detail lah tuan-tuan kat sini sebab nak jimatkan masa terlampau cepat berlalu. Okey. Seorang saintis daripada Jepun, Dr. Oya, bersama dengan 2 orang rakannya membuktikan pada air liur anjing itu terdapat banyak bakteria. Pada masa yang sama, beliau membuktikan bahawa tanah yang bercampur air boleh menjadi antimicrobial dan juga antifungal. Iaitu tanah yang bercampur air dapat membunuh bakteria dan juga dapat membunuh fungus. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita perhatikan di negara yang banyak gunung berapi, mereka banyak buat kosmetik menggunakan tanah gunung berapi. Dan setengah tempat disediakan kolam mandi lumpur. Berarti kalau kita mandi lumpur ni, fungus-fungus yang lekat kat tubuh kita tu boleh dimatikan, dinyahkan, dibunuh oleh tanah liat. Dan unik dia, Dr. Oya bersama dengan temannya mendapati bahawa 2 bakteria ini, E. coli dan juga Staphylococcus aureus, tidak boleh hidup pada tanah liat ataupun tanah yang bercampur air. 2 bakteria, E. coli dan Staphylococcus aureus, dan kedua-dua bakteria ini ada pada air liur anjing.
Cuma E. coli banyak juga pada tempat yang lain tuan-tuan, pada najis ya. Sebab itulah kalau kita beristinja, cuci tangan ni betul-betul, sebab E. coli boleh terselip pada kuku-kuku. E. coli banyak juga pada najis manusia, jadi najis binatang. Ibu-ibu ya, kalau nak sayur sawi, masak sawi, make sure sawi ini kita leraikan pelepah dia. Sebab dulu saya belajar sains pertanian tuan-tuan di UPM. Bila kami nak bertani ni, kita nak bertani, sebelum kita tanam sayur, tanah itu dibaja dulu dengan baja asli. Dan biasa baja asli ialah tai ayam. Kalau di China, baja asli yang banyak ialah tai babi. Jazakallah khairan, jazakallah sakar. Pada tai babi itu bukan hanya ada E. coli, bahkan telur-telur cacing cukup banyak. Dalam buku saya Perbandingan Agama tu saya ada jelaskan 10 jenis cacing yang ada pada babi. Dan cacing yang paling panjang sampai 3 meter, yang besarnya saiz 7.5 cm, cacing Bonsky, sampai sekarang untuk maluan tuan-tuan, cacing ini sekiranya masuk dalam tubuh manusia, belum ada ubat yang dapat mematikan cacing tersebut. Ini berarti kalau cacing Bonsky ini masuk dalam tubuh kita, sampai matilah dia akan berada dalam tubuh kita, beranak pinak di situ, tak boleh mati. Dan sebahagian cacing ini halus, kita nampak dia boleh masuk dalam tubuh kita melalui liang roma. Ada banyak cacing-cacing halus tuan-tuan yang kita tak nampak. Contohnya cacing filaria. Cacing filaria ni dia bukan dalam babi lah, tapi kewujudannya kita tak nampak. Tetapi hasilnya sakit untut adalah disebabkan oleh cacing filaria, ataupun kita panggil cacing benang. Dan ia dipindahkan daripada tubuh manusia ke tubuh yang lain oleh nyamuk. Cuba tuan-tuan bayangkan, sesungut nyamuk yang begitu halus dapat memindahkan cacing. Betapa halusnya cacing tersebut. Yang jadi masalah ialah apabila dibaja dengan tai-tai babi ini, telur-telur cacing itu terselit pada pelepah-pelepah sayur tadi. Kalau kita hanya belah sayur ni, macam sayur pakcoy belah dua, kemudian cuci lebih kurang, ada tak orang masak sayur sampai lunyai, masak betul, ada tak? Biasanya separuh masak kan? Jadi berarti, bila kita buat macam itu, kita akan makan sayur dengan telur-telur cacing sekali. Batulah, ibu-ibu tolong kepakkan betul-betul satu-satu, cuci bahagian bawah. Demikian juga kobis, bila kita nak makan, make sure kobis tu jangan yang terbuka ni kita buang sampai dia bertangkup. Ya, sebab kat situ yang terbuka possibility untuk masuk telur-telur ataupun cacing-cacing terlampau tinggi. Dan kalau kita kepakkan satu nak buat ulam, rendam dalam air garam dahulu supaya cacing-cacing yang hidup tadi jatuh. Okey, patah balik. So Dr. Oya membuktikan bahawa tanah liat dapat membunuh dua bakteria yang utama ini, di samping dapat membunuh fungus. Kemudian Dr. Kit Morinson daripada Dr. Kit Morinson bersama dengan teman-temannya, artikel beliau diterbitkan pada tahun 2016. Dr. Oya, artikel beliau diterbitkan pada tahun 1994. Kit Morinson menyatakan bahawa pada tanah liat ada terdapat mineral seperti ferrum yang boleh menjadi antimicrobial. Beliau membuktikan bahawa dua jenis bakteria tidak akan boleh hidup apabila disapukan dengan tanah liat, iaitu E. coli dan Staphylococcus aureus. Kedua-dua bakteria ini akan mati dengan kewujudan tanah yang bercampur air. Jeffrey Hakim daripada Institut Pertanian Bogor menyatakan bahawa air liur anjing terdapat banyak bakteria dan tanah sebagai antimikrobial sebagai bahan pencuci bekas yang terkena air liur anjing, dan jumlah bakteria yang mati berkadaran dengan jumlah basuhan. Semakin banyak basuhan, semakin banyak bakteria yang mati, dan jumlah optimum kematian bakteria adalah basuhan yang ketujuh. Allahu Akbar. Bukankah ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Cucilah bekas orang kamu sekiranya dijela oleh anjing,
dan dicuci sebanyak 7 kali. Cucian yang pertama dengan tanah bercampur air. Pertamanya tadi sebutkan pada air liur anjing terdapat banyak bakteria dan virus. Yang kedua, tanah dapat mematikan bakteria. Yang ketiga, jumlah bakteria yang mati berkadaran dengan jumlah basuhan. Yang keempat, basuhan yang optimum ialah sebanyak 7 kali. Cuba tuan-tuan perhatikan hadis ini. Rasulullah sebutkan, cuci bekas kamu sekiranya dijilat oleh anjing dengan cucian sebanyak 7 kali. Cucian yang pertama dengan tanah bercampur air. Tuan-tuan sekalian, zaman Nabi tak ada mikroskop. Zaman Nabi tak ada siapa yang tahu apa itu E. coli. Tak ada siapa yang tahu apa itu Staphylococcus aureus. Zaman Nabi tak ada orang tahu tentang kewujudan bakteria-bakteria pada air liur anjing. Zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang membela kucing. Tuan-tuan yang bela kucing tahu, kucing pun suka menjilat. Ada juga binatang-binatang lain yang dibela oleh manusia. Tetapi Rasulullah tak pernah sebutkan cuci bekas kamu yang dijilat oleh anjing, oleh kucing. Tak ada. Kucing kalau makan, kita bagi dia makanan, habis makanan tu dia akan jilat pinggan tu. Tetapi Rasulullah tak suruh cuci bekas yang dijilat oleh kucing. Tetapi Rasulullah fokus satu kat sini, anjing. Ini berarti ada sesuatu yang perlu kita kaji pada ahli anjing. Dan para saintis mendapati bahawa pada air liur anjing terdapat banyak virus dan bakteria. Dan kalau kita lihat kat sini, bagaimana Nabi Muhammad boleh mengajar kita perkara ini? Siapa yang ajar Nabi? Kalau tadi soalan Melayu murtad menyatakan syarat Islam daripada hadis Nabi kan? Ini daripada hadis Nabi. Mana mungkin Nabi boleh membawa hadis ini daripada diri Nabi sendiri? Pastinya ia datangnya daripada Allah SWT. Sebab tu Al-Quran menjelaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Cuba perhatikan kajian ini tuan-tuan daripada Dr. Ota daripada Canada. Beliau menyatakan bahawa tanah liat boleh menjadi sumber alternatif kepada antibiotik pada masa hadapan, terutamanya dalam melawan antibiotik resistant bakteria seperti methicillin resistant Staphylococcus aureus ataupun singkatan dia MRSA. Tuan-tuan Google MRSA, ini di antara bakteria yang banyak menyerang manusia yang menyebabkan kematian. Kalau seorang doktor buat operation, cuba perhatikan doktor, bila dia buat operation, dia dah cuci tangan dia dah pakai glove. Tangan dia buat macam mana? Dia buat macam ni. Dia nak pastikan supaya tangan dia ni tidak terdedah pada kawasan atmosfera ni. Sebab dibimbangi wujud bakteria yang mungkin ada pada tangan dia. Mungkin infected pada pesakit. Sebab tu banyak kes pembedahan akhirnya membawa pada kematian. Postmortem ialah jangkitan kuman. Dan jangkitan kuman ni biasanya MRSA. But unik dia, Dr. Ota menyatakan bahawa tanah liat, tanah yang bercampur air boleh menjadi sumber antibiotik yang dapat membunuh methicillin resistant Staphylococcus aureus. Methicillin resistant maksudnya bakteria yang sukar untuk dimatikan dengan antibiotik biasa. Tuan-tuan sekalian, kadang orang cakap apalah Islam ni agama kolot, kita dah maju, dah cipta sabun, masih lagi cuci bekas pakai tanah liat. Tapi bila kita nampak kajian saintifik ini, Allahu Akbar, berapa banyak bakteria yang tak boleh mati dengan sabun tapi mati dengan tanah liat. Bukankah ini bukti apa yang Nabi bawa itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, dalam hadis ini disebutkan, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Sekiranya bekas kamu diminum ataupun sekiranya anjing minum pada bekas kamu, hendaklah dicuci sebanyak 7 kali. Walaupun tidak disebutkan jilat kat sini minum, anjing bila minum dalam satu bekas, air liur itu akan bercampur dengan air. So secara automatik air itu akan terkena pada bekas yang menyebabkan bekas tadi akan tercemar dengan bakteria. Dan cara cucinya, cuci sebanyak 7 kali. Dan yang pertama dengan air bercampur tanah. Tuan-tuan sekalian,
Hadis ini pertamanya membuktikan kewujudan bakteria ataupun benda yang bahaya pada air anjing. Yang kedua, membuktikan tanah bercampur air secara saintifiknya dapat mematikan bakteria. Dan kenyataan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, di kala mana manusia tidak mengetahui fakta ini membuktikan bahawa hadis Nabi Muhammad juga merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, lately ni